Belanjawan 2024 mencakupi semua segmen masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Faiz Syairah Nizam. Reformasi ekonomi memperkasa rakyat, tema Belanjawan 2024 yang dibentang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam menyaksikan belanjawan tertinggi pernah dibentang dengan peruntukan berjumlah RM393.8 bilion. Daripada jumlah tersebut, RM303.8 bilion untuk belanja mengurus dan RM90 bilion bagi belanja pembangunan. Sebanyak RM2 bilion diperuntuk bagi simpanan luar jangka. Bagi tahun 2024, RM58.1 bilion disediakan untuk membiayai pelbagai bentuk pemberian kerajaan kepada rakyat, merangkumi subsidi, insentif dan bantuan. Selain itu, hampir 50% daripada peruntukan berkenaan adalah untuk mengawal harga barang dan perkhidmatan untuk manfaat rakyat. RM225 juta disediakan untuk membiayai kos pengedaran barangan keperluan asas seperti petrol, LPG, tepung, beras dan minyak masak ke kawasan desa serta pedalaman dan RM200 juta untuk meneruskan pelaksanaan payung rahmah. Barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan menyifatkan Belanjawan 2024 menyeluruh dan mencakupi setiap peringkat masyarakat. Penambahan peruntukan di beberapa sektor bukti kesungguhan kerajaan meningkatkan pembangunan ekonomi dan pada masa sama mengambil kira keutamaan rakyat. Keseluruhannya bagi kementerian kami bertambahlah lebih kurang 700 juta. Tapi cara terperincinya saya tak baca lagi lah. Sebab dia buku yang tebal tu. Tapi tambahan 700 juta dan kita akan lihatlah macam mana kita nak berbelanjakan sebaik mungkin. Terutama sekali untuk sekuriti makanan negara. Bagi kami di Kementerian Kerja Raya agak berpuas hati lah ya. Kerana apa kami mohon nampaknya diberi ya hampir kesemuanya lah. Jadi oleh itu kerana di peringkat kami telah merancang apa kami pohon jadi diberi dan yang penting adalah untuk belanjaan untuk maintenance ataupun penyelenggaraan jalan-jalan jalan persekutuan di bawah JKR Malaysia ya. Dan selain itu ada juga yang penting adalah peruntukan yang besar untuk curun. Kementerian Sumber Manusia juga ada peningkatan lebih kurang 110 juta. Dan selain daripada itu untuk masyarakat India seperti tahun-tahun yang lepas Mitra diberikan peruntukan sebanyak 100 juta ringgit. Ini adalah untuk tujuan pembangunan sosioekonomi. Selain daripada itu untuk membantu peniaga-peniaga dari kalangan kaum India, peruntukan sebanyak 30 juta juga disediakan melalui tekun. Ini adalah berita baik kepada Sabah dan Sarawak. Peningkatan yang agak ketara daripada tahun lepas, terutama di Sabah. Jadi kita harapkan ini akan mempercepatkan projek-projek infrastruktur yang ada di Sabah. Dan kita mahu juga supaya pelaksanaan projek ini dapat dicepatkan. Jadi kita mahu supaya kerajaan negeri terutamanya menyambut bajet ini dan percepatkan pelaksanaan supaya bajet ini dapat dirasai oleh penduduk kita terutama di Sabah dan Sarawak. Dana RM90 juta diperuntuk bagi insentif filem negara disambut baik Kementerian Komunikasi Digital. Menterinya Fahmi Fadil berkata ia dapat menggalakkan lagi penghasilan filem bertaraf antarabangsa. Fahmi juga berharap peruntukan itu dapat merancangkan pelbagai aktiviti industri kreatif seterusnya membantu prestasi ekonomi negara pasca COVID-19. Sebelum pandemik, kita menyaksikan banyak syarikat perfilman datang ke Malaysia untuk buat penggambaran. Tapi akibat pandemik dan masalah-masalah seperti itu,
ada kesan, ya, termasuk kepada beberapa studio besar seperti di Johor, Iskandar Malaysia Studios. Ya. Jadi saya harap ini akan dapat membantu. Fahmi ditemui selepas merasmikan Hari Sukan Negara peringkat wilayah persekutuan di Bangsa. Berhubung penurunan duti hiburan kepada sifar bagi artis tempatan dan 25% hingga 10% bagi artis luar, Fahmi turut menerima respon positif dari pemain industri sejurus pembentangan belanjawan semalam. Peningkatan peruntukan sebanyak RM4.89 bilion atau 13.45% kepada Kementerian Kesihatan KKM membolehkan lebih banyak inisiatif dan projek pembangunan kesihatan serta kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan. Peruntukan sebanyak RM41.22 bilion yang diumum dalam belanjawan 2024 semalam mampu meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan di Malaysia. Juga kita akan bagi tumpuan, ya, dan ini semua bertepatan dengan apa yang kita telah gariskan dalam Kertas Putih Kesihatan yang kita bentangkan di Parlimen tempoh hari. Jadi kita akan melihat ke tonggak-tonggak itu untuk memberikan yang pertama yang paling penting ialah dari sudut sistem delivery kita lah. Kemudian ada juga yang kita berikan tumpuan yang kedua yang juga kita masukkan dalam bajet pada kali ini ialah tumpuan kepada tonggak kedua iaitu promosi kesihatan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Segamat Sihat bersempena sambutan Hari Sukan Negara, Hari Kesihatan Mental Sedunia dan Kesedaran Kanser di Segamat Johor. RM58.7 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan KPM sekaligus menjadikan ia sebagai peruntukan terbesar belanjawan 2024. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata beliau komited memastikan agenda dalam belanjawan itu dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Bajet ini kita sambut dalam dua perspektif yang kita rasa inilah perjuangan kita dalam sisi pendidikan manusiawi selama ini. Pertama adalah soal akses. Apabila 26 buah sekolah diluluskan, ini adalah kelulusan untuk pembinaan sekolah terbesar pernah KPM terima, dan juga dengan peluasan prasekolah juga 26. Kemudian 18 blok bangunan untuk murid berkebutuhan khas, dan alhamdulillah yang paling penting juga dalam konteks dasar adalah jelajah masa depan, pendidikan masa depan negara. 26 sekolah baru akan mula dibina dengan kos berjumlah RM2.5 bilion. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyifatkan belanjawan kali ini sebagai belanjawan merakyat. Ini kerana kepentingan rakyat diletakkan sebagai fokus dan teras keutamaan selain bukti komitmen kerajaan dalam mengurangkan jurang kemiskinan dan pendapatan dalam negara. Tambah beliau, belanjawan ini juga bertepatan dengan situasi rakyat yang kini berdepan dengan peningkatan kos sara hidup, khususnya golongan kurang berkemampuan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana Sabah dalam pembentangan belanjawan ini akan mendapat RM6.6 bilion. Satu kenaikan walaupun tidaklah setinggi mana, tetapi ianya cukup bermakna kepada kita. Dan kita akan melaksanakan segala peruntukan ataupun projek yang akan dilaksanakan. Reaksi positif turut diterima dari Menteri Keuangan Sabah. Kita amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana kita memang faham dengan keadaan ekonomi pada masa ini di negara kita, dan ekonomi di seluruh dunia pun terus sama terjejas, ya. Jadi bagi pihak kerajaan negeri, kita ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat di atas peruntukan RM6.6 bilion ini untuk pembangunan bagi tahun hadapan. Menerusi belanjawan 2024, peruntukan pembangunan Sabah meningkat kepada RM6.6 bilion. Orang ramai di Kelantan menyambut baik langkah meneruskan pemberian ribat bil elektrik sehingga RM40 sebulan kepada isi rumah miskin Tegar. Malah pengecualian deposit akaun bil elektrik atas nama sendiri selain mengenakan subsidi elektrik secara bersasar merupakan satu langkah bijak yang dilaksanakan kerajaan.
Langkah tersebut amat wajar terutama dengan keadaan ekonomi yang agak mencabar. Jadi saya menyokong penuhlah. Amat berterima kasih sangat-sangat dengan kerajaan sekarang. Nampak ada perbezaan lah. Semenjak kerajaan sekarang ni memerintah negara dan negeri kita lah, Kelantan ni. Saya sukalah dengan kerajaan yang mendengar keluhan rakyat untuk yang sekarang ni macam-macam benda sebab kenaikan hala keluhan daripada rakyat di bawah tu KJL dengar dan amat berterima kasih lah. Moleklah KJL buat subsidi bersasar ni sebab untuk rakyat miskin lah. Jadi untuk orang yang kaya-kaya ni kira macam tak itulah. Jadi orang miskin boleh menikmatilah apa yang KJL buat. Terima kasihlah kepada kerajaan Madani sekarang ni. Kerana masih kekalkan subsidi kepada peniaga dan penternak. Adanya saya sokong dengan cara pemerintahan kerajaan Madani sekarang. Dalam pembentangan belanjawan 2024 semalam, Perdana Menteri berkata kerajaan sudah pun melaksanakan pemberian subsidi secara bersasar bermula tahun ini dan dapat menjimatkan RM4.6 bilion daripada unjuran subsidi elektrik RM20 bilion. Kerajaan juga masih menanggung subsidi elektrik RM16 bilion untuk tahun 2023 khususnya bagi pengguna di rumah serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sebanyak 424,000 orang kanak-kanak di Malaysia mengalami isu kesihatan mental sepanjang tahun 2022. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, angka itu dilihat semakin meningkat selepas daripada pandemik COVID-19. Antara faktor penyebab adalah kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa, mempunyai masalah perhubungan dalam kalangan remaja dan lain-lain. Dan kita di peringkat Kementerian Kesihatan memang meneliti dan mengambil berat tentang trend-trend yang berlaku pada hari ini dan kita melakukan beberapa intervensi lah dan juga kita bekerjasama dengan agensi-agensi lain khususnya kalau untuk kanak-kanak dengan Kementerian Pendidikan untuk turun ke padang dan memberikan nasihat, pendedahan, penerangan tentang kesihatan mental ini. Pendedahan itu perlu dihebahkan agar masyarakat mengambil perhatian tentang kesihatan mental dan membantu mengatasi masalah ini. 340 individu ditahan menerusi ops tapis khas di seluruh Johor sejak Selasa lalu hingga kemarin. Kesemua suspek ditangkap atas pelbagai kesalahan dadah. Ia termasuk 243 orang penagih, 74 individu memiliki dadah dan 23 kes bekalan. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, 28 suspek berstatus orang dikehendaki turut ditahan. Hasil serbuan merampas 167 gram syabu, 60 gram ganja, sebiji pil Iramin 5, 5,500 gram daun ketum dan 10.80 liter air daun ketum bernilai RM25,908. Nilai rampasan keseluruhan termasuk sitaan 7 kenderaan dan wang tunai bernilai RM82,980. Kes disiasat mengikut Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 3-1 Akta Dadah Berbahaya Langkah-Langkah Pencegahan Khas LPPK 1985. Radio, my favorite song. Kalau pergi Kuala Kubu, tulis
bersama atas bahu. Bukan Gol! Seronok kan? Anda boleh tonton secara langsung, VOD, dengar radio dan podcast melalui satu aplikasi. Muat turun aplikasi RTM Kids sekarang. Beralih ke perkembangan luar negara, sedara, letupan terus menggegarkan Gaza pada awal pagi Sabtu. Penjajah Israel terus melakukan serangan udara dan bertekad untuk melenyapkan pejuang Hamas. Sejak serangan oleh pejuang Hamas minggu lalu, Israel telah mengepung sepenuhnya dan melakukan serangan udara di semenanjung Gaza yang menempatkan 2.3 juta warga Palestin. Pihak berkuasa Gaza berkata 1,900 orang telah terbunuh akibat serangan Israel. Lebih daripada 1 juta penduduk di utara Gaza menerima notis 24 jam dari Israel untuk berpindah ke selatan sebelum serangan darat dilakukan. Hamas berikrar untuk terus berjuang dan menggesa penduduk untuk tidak meninggalkan rumah mereka. Ribuan penduduk mula melarikan diri ke selatan Gaza untuk mencari perlindungan selepas penjajah Zionis memberi amaran agar berpindah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pengeboman hanyalah permulaan kepada tindak balas kepada serangan oleh pejuang Hamas. Tentera Darat Israel membuat serbuan di Gaza mencari pejuang Hamas dan senjata serta warga Israel yang hilang. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan situasi di Gaza telah mencapai tahap terendah baharu yang berbahaya. Guterres menggesa laluan kemanusiaan ke Gaza perlu dibuka dengan segera. Pegawai PBB di Gaza menyatakan tentera Israel yang telah dikerahkan ke sempadan telah mengarahkan pemindahan dilakukan dalam tempoh 24 jam berikutnya. Namun, PBB menyifatkan pergerakan segera lebih 1.1 juta orang adalah sesuatu yang mustahil. Hospital-hospital di Gaza pula bergelut menerima mayat dan penduduk yang cedera akibat pengeboman tanpa henti oleh Israel. Organisasi Kesihatan Dunia WHO menyatakan sistem kesihatan kini berada pada tahap kemusnahan. Sekurang-kurangnya 11 wartawan terbunuh dalam serangan udara besar-besaran penjajah Israel di semenanjung Gaza. Majlis Pelindungan Wartawan CPJ menyatakan seorang juru video Reuters terbunuh pada Jumaat dalam serangan Israel di selatan Lubnan dan 2 lagi wartawan televisyen Al Jazeera cedera dalam serangan itu. Dalam 7 hari pertama pertempuran, sekurang-kurangnya 11 wartawan terbunuh, 2 hilang dan 2 lagi cedera. Pada 13 Oktober, seorang wartawan yang berpangkalan di Beirut terbunuh semasa serangan tentera Israel di selatan Lubnan. CPJ berkata, wartawan di Gaza berdepan risiko tinggi semasa membuat liputan mengenai konflik di tengah-tengah serangan udara yang berterusan. CPJ menekankan bahawa wartawan adalah orang awam yang melakukan kerja penting semasa krisis dan tidak boleh menjadi sasaran pihak yang bertelagah. Penyelaras program Asia Barat dan Afrika Utara CPJ, Sherif Mansur berkata, langkah-langkah untuk memastikan keselamatan wartawan mesti diambil oleh semua pihak untuk menghentikan angka kematian yang besar ini. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my.
Skuad Harimau Malaya membenam India 4-2 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Ia sekaligus menempah tiket ke perlawanan akhir bertemu Tajikistan selangkah daripada gelaran ke-13 Pesta Bola Merdeka edisi 2023. Perlawanan yang berlangsung di atas permukaan padang baharu Zion Zozia jelas memuaskan hati penonton sejak sepak mula. Skuad bimbingan Kim Pan-gon yang menghuni ranking ke-134 jelas dapat menyaingi India yang berada pada ranking 102 dunia. Bermain di hadapan 46,150 penonton, skuad negara tidak menunggu lama selepas tendangan Dion Cools menggegar jaring untuk meletakkan Malaysia di depan pada minit ke-6. Kelebihan dimiliki Malaysia hanya bertahan 7 minit apabila hasil serangan balas menyaksikan India menyamakan kedudukan menerusi sepakan voli Norem yang gagal ditangkas penjaga gol Ahmad Shihan Hazmi Mohamad. Pasukan negara kembali berada di depan apabila pemain sayap sensasi Arif Aiman Muhammad Hanafi tenang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-20 selepas pemain pertahanan lawan menjatuhkan penyerang Darren Loke dalam kotak penalti. Harimau Malaya terus mengaum dengan pemain sayap kanan Muhammad Faizal Abdullah Halim mudah menyumbat masuk gol ketiga selepas memanfaatkan kesilapan pemain pertahanan India pada minit ke-42 sekaligus meletakkan Malaysia selesa menuju bilik persalinan. Bersambung babak kedua, India merapatkan jurang melalui Sunil Chhetri selepas mudah menolak masuk hantaran dari sebelah kanan Lelian Zuala Changte pada minit ke-52. Kontroversi kemudian tercetus apabila jaringan penyamaan pasukan bimbingan Igor Stimac dinafikan pengadil Mongkolchai Peshri dari Thailand meskipun bola melintasi garisan gol sebelum dikeluarkan Cools pada minit ke-56. Malaysia kembali menarik nafas lega apabila Kobin Ong berjaya menghasilkan jaringan keempat sekaligus mengesahkan tiket ke final Selasa ini. Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Pan-gon memuji aksi anak buahnya yang bersemangat menjaringkan gol malam tadi. Namun beliau khawatir dengan kelekaan sesekali yang boleh membuka ruang kepada lawan untuk menjaringkan gol. Ujarnya, benteng pertahanan Harimau Malaya perlu diperkuat menjelang aksi final. Sementara itu, pemain sensasi pasukan kebangsaan Faizal Halim mahu kekal fokus menjelang perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka 2023 menentang Tajikistan Selasa ini. Pada saya, ini bukan satu perlawanan untuk balas dendam. Ini adalah satu perlawanan untuk kita kejapkan lagi kita punya tim dan kita di home sudah tentu kita mahukan kemenangan. Saya berharap perlawanan 17 hari bulan nanti final semua pemain berada dalam keadaan baik, semua berjalan dengan lancar mengikut taktikal coach. Beliau ditemui media selepas perlawanan menentang India di Stadium Bukit Jalil. Kali terakhir Malaysia bertemu Tajikistan adalah pada perlawanan akhir Kings Cup di Thailand tahun lalu dengan Tajikistan muncul juara selepas mengalahkan Harimau Malaya 3-0 dalam penentuan sepakan penalti. Bagi memastikan kegiatan sukan terus dipertingkat di institusi pengajian, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta Kementerian Belia dan Sukan untuk menjalin kerjasama lebih erat dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi. Saya harap peserta-peserta sukan malah kelompok anak-anak muda keseluruhannya, sekolah, universiti. Sebab itu saya minta jaringan di antara Menteri Belia dan Sukan, Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan Tinggi harus ada rangkaian yang lebih erat supaya kegiatan di sekolah, kegiatan di pusat pengajian tinggi dan kegiatan di kalangan masyarakat, community itu disegarkan. Tambahnya, di bawah kerangka madani, kerajaan mahu melahirkan generasi muda yang cergas dan sihat. Justru semua aspek kesukanan seperti olahraga dan sukan lain dianggap penting bagi merealisasikan hasrat itu. Beliau berkata demikian ketika berucap melancarkan Hari Sukan Negara 2023 di Dataran Putrajaya. Juga berjalan. Itu belum lagi dicampur dengan 66 aktiviti itu.
Peruntukan diterima sektor sukan dalam Belanjawan 2024 disifatkan sebagai mesra industri sukan kerana meliputi kepentingan semua pihak. Menurut Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yeoh, meskipun peruntukan kali ini lebih rendah berbanding sebelum ini, namun pengecualian cukai khusus pembelian peralatan dan aktiviti sukan dapat dimajukan lagi industri sukan tanah air. Kalau nak tanya saya berapa bajet yang kita nak, memang kalau tambah 2 bilion pun saya rasa tak cukup untuk kita lah. Tapi berbanding dengan kesihatan, pendidikan semua, memang bajet kita kecil. Tetapi apa yang kita minta adalah game changer seperti cukai. Policy on cukai saya rasa akan bantu KBS menghadapi kenaikan kos latihan semua dan industri sukan. Kalau mereka mendapat manfaat ini, lebih banyak duit dia pump in untuk industri sukan, saya rasa kita boleh okey. Hannah turut memberitahu peruntukan bagi program podium menyaksikan peningkatan 30% berbanding belanjawan lalu, manakala peruntukan bagi atlet para pula menyaksikan peningkatan sebanyak 20%. Pada pembentangan belanjawan 2024 semalam, kerajaan mengumumkan peruntukan sebanyak RM72 juta bagi memperkukuh ekosistem atlet dalam program podium. Ia termasuk RM20 juta di bawah inisiatif Road to Gold RTG sebagai persediaan meraih emas pertama menjelang Sukan Olimpik Paris 2024. Dan sedikit perkembangan sukan luar negara. Bekas pengendali pasukan wanita Sepanyol, Jorge Vilda, diumum sebagai jurulatih baru Maghribi menggantikan Reynald Pedros. Maghribi mencipta sensasi pada tahun ini apabila membuat penampilan pada Piala Dunia Wanita. Pasukan itu berjaya melangkah ke saingan kalah mati selepas menewaskan Korea Selatan dan Colombia sebelum tewas kepada Perancis. Bagaimanapun, khidmat jurulatihnya Reynald Pedros bersama Maghribi tidak diteruskan dan kini bakal digalas oleh Vilda. Vilda sebelum ini berjaya membantu Sepanyol memenangi Piala Dunia Wanita namun dipecat di sebalik skandal yang melibatkan Presiden Persekutuan Bola Sepak Diraja Sepanyol RFEF, Luis Rubiales. Betul ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Fitnah, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. Saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Saya Faiz Syairah Nizam, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.